Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaannya, dengan rahmatnya. Masih lagi kita diberi peluang untuk mentaati perintah-perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan kitab kita. Masih lagi di bawah tajuk hadis-hadis yang menceritakan tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Mu'adzah qalat qultu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha qalat na'am arba'a raka'atin wa yazidu ma syaa Allahu azza wa jalla. Diriwayatkan daripada Mu'adzah, katanya, saya telah bertanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat duha? Salat duha ni adalah salat yang disunatkan. Ya, asal maknanya perkataan duha. Duha ni adalah waktu bermula daripada sempurnanya cahaya matahari keluar. Selepas matahari terbit, sempurna cahaya dia keluar sehinggalah 1/4 siang. Waktu tu dipanggil duha. Waktu tu. Jadi di situ ada satu solat sunat, kalau dalam mazhab kita, yang disunatkan untuk kita kerjakan pada waktu itu. Dan solat sunat itu dipanggil solat sunat duha. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat duha? Jawab beliau, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menambah bilangan rakaat itu mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah azza wa jalla. Kalau dalam mazhab kita, salat sunat duha ni minimanya 2 rakaat. Maksimanya 8 rakaat. 2 rakaat, maksimanya 8 rakaat. Dan waktu yang disunatkan untuk kita salat duha ni adalah selepas sahaja berlalu 15 minit ataupun 16 minit daripada waktu syuruk. Kalau ikut takwim, jadual takwim tu, syuruk pukul berapa, kita tambah 15 minit ataupun 16 minit, maka di situ bermulalah waktu duha. Sehinggalah 1/4 siang.
seperempat siang. Dan disunatkan untuk kita solat duha tu pada waktu seperempat siang. Sunatkan. Kata ulama sebab apa? Supaya setiap suku siang ni kalau dibahagi 4, kita ada solat subuh mula siang, kita ada solat zuhur, ada solat asar. Jadi semua tu permulaan suku-suku. Jadi ditambah dengan waktu duha tu seperempat siang. Mula sembahyang subuh sampai seperempat siang sembahyang duha, tambah lagi seperempat solat zuhur, tambah lagi seperempat solat maghrib, solat asar. Jadi kata ulama supaya setiap seperempat siang itu ada solat di sana. Maka disunatkan walaupun waktunya mula masuk selepas naiknya matahari. Dalam kitab-kitab sebut sekadar satu tombak, satu galah. Nak solat pada waktu tu tak ada masalah, harus sah. Cuma afdalnya kita lewatkan sehingga seperempat siang. Seperempat siang. Anggarannya lebih kurang pukul 9 pagi, lebih kurang gitu. 9 pagi, 9.30 pagi, lebih kurang lah. Sunat. Dan Nabi SAW buat, dalam hadis ni Nabi disebut Nabi buat 4 rakaat. Dan Nabi SAW akan tambah bilangan rakaat itu mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat-riwayat yang kita akan baca dan juga riwayat-riwayat yang ada dalam kitab-kitab lain, maka di sana ada dinyatakan Nabi SAW kadang-kadang solat duha 2 rakaat, kadang-kadang solat 4 rakaat, kadang-kadang solat 6 rakaat, kadang-kadang solat 8 rakaat. 8 rakaat inilah yang afdal. Yang afdal 8 rakaat. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ad-duha 6 raka'atin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 6 rakaat. Riwayat ini sebut 6 rakaat. Maksudnya pada setengah-setengah keadaan. Dan kata ulama yang Nabi SAW sentiasa buat 4 rakaat. 4 rakaat. Ini yang ghalib, yang biasa Nabi buat. Dan dalam solat sunat duha ni sunat kita baca surah wasyamsi wa duhaha, rakaat yang pertama. Kemudian rakaat yang kedua baca surah wadduha, kalau hafal lah. Kalau tidak hafal, minimal baca surah yang ulama sebut kalau solat-solat sunat yang tidak ada bacaan-bacaan yang khusus, bacalah rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Itu minimal. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha hatta naqula la yad'uha wa yad'uha hatta naqula la yusalliha. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha sehingga kami mengatakan bahawa baginda tidak akan meninggalkannya. Yakni Nabi salat duha, begitu sekali Nabi jaga waktu salat ni, hari-hari semayang
Sehingga kami kata Nabi tak akan tinggal dah kalau ikut gaya Nabi buat ni. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menunaikannya. Yani Nabi tidak solat sunat duha, sehingga kami kata baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menunaikan solat duha, tak buat pun solat duha. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syari', maksudnya utusan Allah Subhanahu wa taala yang dihantar sebagai pembawa syariat. Pembawa syariat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tak buat, supaya umat faham bahawa amalan itu tidak wajib. Kalau Nabi jaga sama-sama buat, boleh jadi salah faham. Walaupun Nabi tak kata wajib, tapi sahabat-sahabat tengok Nabi buat semua, maka kata jadi wajib. Dibimbangi mereka faham wajib. Jadi untuk Nabi, cara baginda sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu pada umat, antaranya ialah Nabi kadang-kadang Nabi tak buat sesuatu amalan tu. Itu nak menunjukkan bahawa amalan itu amalan yang tidak wajib, sunat dibuat. Tapi keadaan ini hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya Nabi itu syari', pembawa syariat. Pembawa syariat. Adapun zaman kita ni, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat, agama pun dah sempurna, kita nak jaga buat hari-hari pun tak ada masalah. Maksudnya tidak akan ada orang boleh kata amalan itu wajib. Sebab kita ni bukan pembawa, orang yang menurunkan syariat, orang yang menyampaikan syariat daripada Allah direct. Kita orang yang amalkan agama je, yang mengamalkan agama. Jadi tak timbullah isu, contohnya orang-orang yang biasanya orang-orang yang ada kedudukan dari segi dari segi agamanya. Kadang-kadang ada juga yang beralasan sebab apa tak buat, sekali-sekala kena tinggal juga, takut orang ingat benda tu wajib. Sebenarnya tak ada, sebab itu hanya untuk Nabi. Kalau Nabi buat benda tu jadi wajib, ya sungguh, sebab Nabi syariat. Kita buat benda tu jadi wajib, tak jadi. Dia tak jadi apa, status amalan tu tetap sunat. Kalau orang tidak faham juga, bagi tahu. Kita bagi tahu amalan ni tidak wajib, sunat. Antara contohnya apa, baca pada pagi Jumaat baca surah As-Sajdah, dan pasangannya surah Al-Insan. Ini amalan yang Nabi SAW sentiasa buat, dan disunatkan dalam mazhab kita pun disunatkan. Kalau rakaat pertama tak buat, sunat bawa dua-dua tu rakaat kedua. Sampai tahap tu sunatnya. Jadi kalau kita buat tiap-tiap minggu, tak ada masalah, dia tak jadi syariat, sebab status dia tetap sunat. Tapi untuk Nabi, maka banyak dalam hadis-hadis disebut Nabi buat, kadang-kadang ada hadis sebut Nabi tak buat. Kenapa tu? Ulama kata sebab Nabi ni syariat, pembawa syariat, yang memberi syariat kepada manusia, kepada umat ni. Jadi antara cara untuk beritahu ialah Nabi kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس فقلت يا رسول الله
innaka tudminu hadhihi al-arba'a raka'atin 'inda zawali asy-syamsi. Faqala inna abwaba as-sama'i tuftahu 'inda zawali asy-syamsi fala turtaju hatta yusalla adh-dhuhru fa uhibbu an yus'ada li fi tilka as-sa'ati khairun. Qultu afi kullihinna qira'atun? Qala na'am. Qultu hal fihinna taslimun fasilun? Qala la. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa melazimi 4 rakaat ketika gelincir matahari, yakni selepas gelincir matahari. Pendapat yang kuat menyebut maksud solat 4 rakaat selepas gelincir matahari ini ialah sunat qabliyah zuhur. Sunat qabliyah zuhur. Sebab bila diperhatikan di dalam hadis-hadis, tidak ada satu solat sunat yang khusus selepas gelincir matahari, yakni selepas masuk waktu zuhur, yang Nabi SAW sentiasa buat, melainkan solat sunat qabliyah zuhur. Maka saya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuan melazimi 4 rakaat ini ketika gelincir matahari. Kenapa? Apa sebabnya? Nabi jaga-jaga, Nabi sentiasa buat, tak tinggal. Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka ketika gelincirnya matahari. Ini ketika masuknya waktu zuhur, pintu-pintu langit dibuka, dan pintu-pintu itu tidak akan ditutup sehinggalah solat zuhur ditunaikan. Sehinggalah solat zuhur ditunaikan. Maka sabda Nabi, maka saya suka bahawa dibawa naik pada waktu itu amalan kebaikan saya. Sebab tu Nabi sentiasa jaga 4 rakaat solat qabliyah zuhur ni. Tujuan dia supaya pada waktu itu amalannya, amalan yang baik naik ke langit. Saya bertanya, adakah pada setiap rakaat ada bacaan, yakni bacaan surah selain daripada Fatihah? Fatihah tu hak wajib. Ada bacaan lain tak? Sabda baginda, ya, ada. Saya bertanya lagi, adakah pada 4 rakaat itu ada salam yang memisahkan antara 2 rakaat dan 2 rakaat? Maksudnya adakah 4 rakaat itu dibuat 2 rakaat 2 rakaat ataupun 4 rakaat 1 salam? Sabda baginda, tidak. Ini dalam hadis ni Nabi SAW jawab 4 rakaat itu salat 1 salam sahaja. Dan berdasarkan hadis ini, sebahagian ulama mereka menjadikannya sebagai dalil, dan mereka mengatakan bahawa salat sunat siang hari ini dia 4 rakaat 4 rakaat. 4 rakaat sesalam, 4 rakaat sesalam. Buat 2 rakaat pun sah. Tapi ini afdal. Afdalnya 4 rakaat 1 salam, kata sebagian ulama. Tapi yang dimuktamadkan di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, bahkan ada 2 lagi mazhab, mazhab Maliki dengan Hambali juga berpendapat solat malam ataupun solat siang, solat sunat ni dia 2 rakaat, berdasarkan hadis-hadis yang lain lagi lah. Nak buat dalil bukan sehadis je, banyak lagi hadis. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mereka kata solat sunat afdal 4 rakaat 4 rakaat, tak kira siang ke malam, sama.
Habis tu dalam hadis ni kita nak kata mana? Kan Nabi kata tidak ada salam tengah-tengah. Maknanya semayang 4 rakaat tu satu salam sahaja. Dan Nabi bila sahabat tanya, ada salam tak tengah tu? Nabi jawab, tak. Maka kata ulama, maksud Nabi tidak tu yakni tidak ada salam yang wajib, yang mesti kamu buat di tengah-tengah tu. Maksudnya tak mesti nak buat 2 rakaat 2 rakaat. Gitu maksudnya. Yang ditakwil oleh para ulama. Wa an ummi Hani'in radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yawma fathi Makkah faghtasala fasabbaha ay shalla 8 raka'atin ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam shalla salatan qattu akhaffa minha ghaira annahu kana yutimmu ar-ruku'a was-sujuda. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah beliau pada hari Fatah Mekah. Pada hari Fatah Mekah, Nabi masuk ke rumahnya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam telah mandi. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah salat 8 rakaat. Siang hari ni Nabi salat 8 rakaat. Tidak pernah saya melihat baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan mana-mana salat yang lebih ringan daripada 8 rakaat yang Nabi buat tu. Maksudnya solat 8 rakaat yang Nabi buat ni solat 8 rakaat yang tidak panjang. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan rukuk dan menyempurnakan sujud. Walaupun solat tu semayang ringan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sempurnakan rukuk dan juga sujud. Seperti yang saya sebut dah minggu lepas ni, maksud solat ringan ni ialah qiyamnya tidak panjang, berdiri itu tidak panjang, rukuk kadar sekurang-kurang sempurna, sujud pun sama, kadar bacaan dalam sujud sekurang-kurang sempurna. Ini solat yang ringan. Dan tidak mungkin berlaku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi salat dengan cepat-cepat. Ini tak mungkin. Ringankan solat maksudnya bukanlah Nabi ringkaskan solat itu sehingga buat yang wajib sahaja. Tak. Ringkas maksudnya ringankan solat, bermakna baginda sallallahu alaihi wasallam solat dan baginda melakukan qiyam yang tidak panjang, rukuk sederhana, sujud sederhana. Itu maksudnya. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi salatan fi tamamin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling ringan solatnya walaupun menyempurnakan segala rukun. Walaupun Nabi sempurnakan semua rukun-rukun solat, tapi solat baginda dilihat tidak panjang. Macam tadilah. Ini dalam keadaan-keadaan, bukan sentiasa Nabi buat gitu. Lepas tu nak sahabat-sahabat riwayat macam mana? Sahabat riwayat kadang-kadang dia riwayat apa yang dia nampak. Sebab tu kita jumpa riwayat-riwayat hadis ni kadang-kadang sebut gini,
perawi ni sebut macam ni, sahabat ni sebut macam ni. Sebab apa? Setiap orang perawi, setiap orang sahabat, mereka cerita apa yang dia tahu, apa yang dia nampak. Maka tidak menafikan yang orang lain nampak tu betul. Dia tak menafikan. Maka sebab tu dalam kita nak menentukan sesuatu hukum, kita tak boleh nak guna satu je, guna satu hadis je, lepas tu nak buat hukum untuk semua. Tak boleh, kena lihat semua. Bahkan ulama-ulama mereka bersungguh-sungguh berusaha bagaimana semua hadis-hadis ni dapat diamalkan. Kalau ada kemungkinan kita gabungkan semua hadis ni, maka seboleh mungkin akan dipanggil dalam kaedah hadis dipanggil jamak. Jamak. Setiap hadis boleh kita amal. Kalau dah tak boleh sangat dah, barulah hadis itu kita tak kata hadis itu apa panggil hadis itu salah, tapi dipanggil tawakuf. Kita tidak menjadikan dia sebagai hujah dalil untuk kita sebagai sandaran. Wa an Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi salatan 'alan nasi wa atwalan nasi salatan li nafsihi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling ringan salatnya ketika mengimami orang ramai. Yang ni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam, Nabi ringankan salat. Maksudnya Nabi tidak salat dengan panjang. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling panjang salatnya ketika salat sendirian. Hadis ni sebut begini pula. Maksudnya kalau di sini nak beritahu Nabi bila bersama dengan sahabat-sahabat, mengimami sahabat-sahabat menjadi imam, menunaikan salat, Nabi SAW tidak salat panjang. Bahkan pernah ada satu orang sahabat yang dihantar oleh Nabi SAW, kalau tak silap saya jadi gubernur di suatu tempat. Bila dia jadi imam baca panjang, dia baca panjang. Maka orang-orang tempat tu mengadu pada Nabi SAW. Tak silap saya nama sahabat tu Sayyidina Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Bila orang ngadu, Nabi panggil dia. Nabi tanya dia, afattanun anta ya Mu'adh, adakah kamu orang yang nak menimbulkan fitnah wahai Mu'adh, menyebabkan orang lain jadi macam-macam lah, kata macam-macam. Sebab apa? Bila jadi imam untuk orang ramai ni semayang ringkas. Ringkas tu bukan maksud ringkas hak kita, ringankan solat, yakni dengan tidak memanjangkan solat. Sebabnya di belakang kita ni ada orang yang macam-macam, ada orang macam-macam. Tapi kalaulah di tempat kita tu memang orang tu je mari, orang yang sama, tidak didatangi oleh orang-orang yang lain, dan kesemua ahli jemaah setuju, redha, maka tak ada masalah. Ini cerita solat fardu berjemaah. Fardu berjemaah. Sebab kalau solat sunat, kalau orang tu tak mampu, dia boleh tarik diri je. Tapi kalau solat fardu, nak tarik diri tanpa sebab tak boleh. Tapi kalau solat sendiri, tak apa panjang-panjang. Tak apa solat panjang, tak ada siapa marah. Marah pun AJK pun, orang nak kunci pintu.
Wa an Abdullah bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fi baiti was salati fil masjid. Qala qad tara ma aqraba baiti min al masjid. Fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu katanya, saya telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai salat di rumah saya dan salat di masjid. Sahabat ni tanya, sembahyang sunat ni bagus, afdalnya buat di rumah ke buat di masjid? Ni tanya Nabi. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu nampak betapa hampirnya rumahku dengan masjid. Rumah Nabi dengan masjid Nabi sebelah je. Keluar pintu rumah masuk masjid. Nabi kata, sesungguhnya kamu nampak betapa hampirnya rumahku dengan masjid, namun salat di rumahku lebih aku sukai berbanding daripada salat di masjid. Maksudnya salat sunat. Apa dalil dia? Ini Nabi sebut illa an takuna salatan maktubah, melainkan salat itu salat fardu. Salat fardu tak adalah di rumah. Salat fardu tempatnya di masjid. Tempatnya yang afdal, tempatnya di masjid. Adapun salat sunat, afdalnya salat di rumah. Dan kata ulama, tujuan dia untuk apa? Ai litahsulal barakatu lil baiti wa ahlihi wa tanzilal malaikatu wa liyadhhaba anhu syaitan. Maksudnya apa dia? Supaya keberkatan terhasil untuk rumah itu dan penghuninya. Sebab ada dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada sahabat, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Lakukanlah salat kamu di rumah-rumah kamu. Maksudnya salat-salat sunat ni Nabi kata buatlah di rumah. Wala tattakhiduha quburan. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu kubur. Sunyi sepi. Rumah-rumah kita juga perlu dihidupkan amalan-amalan, supaya rumah itu ada keberkatan amal, barulah ada rahmat datang. Wa tanzilal malaikatu, supaya malaikat-malaikat pun turun mari rumah kita. Waliyadhhaba anhu syaitanu, dan supaya syaitan keluar, pergi daripada, meninggalkan rumah ni. Ini yang penting. Setan keluar daripada rumah. Jadi nak keluarkan musuh Allah ni daripada rumah kita, cara dia ialah dalam rumah kita ini ada amal-amal, amal agama. Ada solat, ada orang baca Quran, ada orang berzikir dalam rumah. Semayang bukan di masjid sahaja, baca Quran bukan di masjid sahaja, zikir bukan di masjid sahaja, amal-amal agama bukan khusus untuk masjid sahaja, bahkan di rumah pun perlu dihidupkan amal, supaya rumah kita ni sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada rahmat, barulah ahli keluarga tu daripada suaminya, isterinya, anak-anaknya ada hubungan kasih sayang, mesra, baik, rezeki pun murah. Masya Allah. Tapi kalau rumah kita tak dihidupkan dengan amal,
maka benda lain yang akan masuk. Benda lainlah yang akan bermaharajalela dalam rumah kita. Khair. Jadi bila benda-benda yang batil, benda-benda yang merosakkan khususnya fikiran kita, fikiran anak-anak, maka dia akan menyebabkan rumah tu jadi tak ada ketenangan, merupakan nak marah belaka. Sebab apa? Tidak ada rahmat yang datang. Kita mari masjid ni pun balik rumah bawa balik rahmat. Itu pasti. Sebab Allah Ta'ala dia akan turunkan rahmat atas dunia ni. Yang pertama sekali dia akan turun pada Masjidil Haram, di Kaabah tu. Turun rahmat. Daripada Kaabah dia akan tersebar ke masjid-masjid seluruh dunia. Siapa yang datang ke masjid, maka dia akan bawa balik rahmat tu ke rumah dia. Tambah pula rumah kita ada amal-amal agama, ada orang semayang, ada baca Quran, ada orang zikir, bertambah lagi rahmat dalam rumah kita. Semua urusan jadi mudah. Masya Allah. Ini puasa dah lama dah kat, berapa bulan, sebulan, 2 bulan lagi. Khair. Sebab tu Nabi SAW suka solat sunat di rumah. Sebab Nabi nak ajar kepada umat ni. Nabi, kalau Nabi tak solat kat rumah pun, rumah Nabi tu memang suasananya suasana agama dah. Tapi kalau rumah kita tak tahulah, macam-macam zaman sekarang ni. Khair. Bila ada orang ingat Allah dalam rumah kita, maka hilanglah suasana lalai daripada rumah tu. Setiap ketua keluarga, kalau boleh dalam rumah dia tu, dia ada sediakan satu ruang. Kalau ada lah, maksudnya kalau boleh ada satu ruang di situ adalah tempat untuk ibadah. Tak perlu besar, untuk solat, baca Quran, ada kita sediakan satu bahagian rumah kita. Tak mesti satu bilik besar sangat, satu ruang. Maksudnya nak ngaji situ, anak-anak pun kalau nak baca Quran duduk situ. Molek ada dalam rumah. Maksudnya kalau wanita-wanita di rumah kita nak solat, dia solat di tempat tu. Tapi tempat tu kena ada dia punya apa panggil, had dia lah. Jangan duduk kat ruang tamu, orang nak mari pun nak semayang pula situ. Tak jadilah. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bardu bakkara bis-salati wa idza ishtadda al-harru abrada bis-salati. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila cuaca tersangat sejuk, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan segera menunaikan salat. Ini maksud cerita ni, hadis ni berkenaan dengan solat zuhur. Berkenaan solat zuhur. Tempat kita ni sepanjang tahun sama je cuaca dia. Memang ada sikit hujan je. Kalau macam di Madinah, dia ada musim sejuk, ada musim panas. Jadi pada ketika musim sejuk, Nabi akan solat zuhur awal waktu. Masuk waktu, Nabi segera solat. Dan apabila cuaca tersangat panas, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan menunggu cuaca redup untuk solat zuhur. Cuaca sangat panas dia, kita tak boleh nak bayang kat tempat kita lah. Memang tak ada kat sini. Memang panas sungguh.
Bila sampai ke muncak dia tu boleh naik sampai 40 darjah Celsius. 40 tu menggelepar lah. Pijak lantai pun sakit. Habis pecah, kulit pecah, mulut pecah, kaki pecah. Khair. Solat Zuhur. Dalam mazhab kita disunatkan kita tunggu waktu redup untuk solat Zuhur. Sunat tunggu tu untuk keadaan yang macam mana. Dia ada keadaan yang ditetapkan. Ada beberapa syarat. Pertamanya, waktu solat tu solat Zuhur. Yang kedua, pada waktu solat itu musim sangat panas. Musim sangat panas. Kemudian yang ketiga, cuaca yang sangat panas itu berada di negara yang memang ada cuaca musim panas. Maknanya kalau tempat kita ni tak valid lah, tak cukup syarat. Tempat kita tak ada musim panas, ada panas biasa je. Kemudian yang keempat, sunat tunggu sehingga waktu redup tu untuk orang yang nak solat jemaah, berjemaah di masjid. Kemudian yang kelima, solat jemaah itu ditunaikan di tempat yang jauh. Maknanya orang yang nak pergi tu dia terpaksa lalu panas terik matahari tu, yang menyebabkan kalau dia sampai di masjid semayang pun jadi tak khusyuk. Keadaan tu. Kemudian perjalanan dia nak pergi ke masjid tu memang lalu panas, tak ada teduhan, tak ada naik kereta jalan kaki contohnya, tak ada payung, tak ada apa. Itu syarat-syarat dia. Mana kata kalau tempat kita ni tak berlaku lah. Sebab tu tempat kita ni yang afdalnya ialah solat awal waktu belaka. Zuhur ke asar, maghrib, isyak, subuh, awal waktu belaka. Khair. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dengan apa yang dibacakan pada malam ini, sama-sama dapat kita ambil manfaat, kita jadikan pedoman untuk kita amalkan, dan kita sampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.